Baik, itulah dia keluhan daripada bakal jemaah umrah yang mungkin rasa sedih kerana perjalanan umrah mereka telah pun ditangguhkan selama sebulan bermula 8 Januari, iaitulah saranan daripada kerajaan Malaysia. Ya, dan juga tadi mereka yang sedang kuarantin ya. Jadi bagaimana keadaan sebenarnya? Beberapa isu yang perlu kita pertikaikan di sini, yang perlu kita perhalusi. Isu umrah, apakah impaknya kepada mereka bakal jemaah dan mereka yang telah pun berada di sana. Kembali ke sini, kuarantinnya, SOP-nya kan. Terus saja kita bersama dengan tetamu kita di studio, Datuk Seri Razali Muhammad Syam, Pengerusi Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Papoh. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Datuk Seri, terima kasih bersama dengan kita. Yeah. Nanti di secara maya juga kita akan bawakan seorang mutawif haji dan umrah kini berada di Mekah, Ustaz Datuk Fauzi Harun. Seketika nanti kita akan bersama juga melihat pada keadaan di sana. Baik, kita mulakan terus kepada the meat of the situation. Apakah impak yang bakal dirasai dengan penangguhan perjalanan umrah selama sebulan ini? Datuk Seri, silakan. Ya. Kalau kita kaji impaknya, memang dari segi jemaah dan juga syarikat pelancongan. Ya. Kalau kita tengok daripada jemaah, mana yang dah berancang tu terpaksa ditunda lagi. Tapi kita bersyukur kajian telah beri daripada 3 hari kepada 7 hari dan sekarang dibagi kepada sebulan. Jadi impak dari segi kerugian tak adalah banyak sangat pasal semua dapat ditampung. Cuma perancangan perjalanan lebih daripada sebulan, itu kena ditimbang balik dan sebagainya. Jadi untuk jemaah mungkin dari segi dia punya perasaan ataupun dia punya perancangan dia tengah dala. Dan untuk syarikat pelancongan, alhamdulillah kalau sebulan ni maknanya jemaah semua dah terbang. Jadi kalau yang akan datang tu, itu dia kena rancanglah. Jadi tak adalah impak banyak sangat. Cuma kata orang kalau ditangguhkan daripada syarikat pelancongan ni untung kurang lah kata orang. Rugi tu dapat dikurangkan juga kata orang. Ya. Jadi kalau kita silakan Adil. Isu utamanya adalah mungkin sekarang ini yang sedang rancak diperbahaskan. Tapi sebelum kita masuk kepada itu, secara ringkasnya yang perlu kita faham SOP berkaitan dengan sijil vaksinasi, pemeriksaannya dan juga apakah sebenarnya kriteria yang perlu dilakukan oleh mereka yang bakal jemaah dari segi yang perlu ditapis oleh agensi yang kerjakan haji dan umrah ni. Ya, seperti kita maklum, untuk jemaah yang nak ke Saudi, mereka kena isi dalam apps Mukim dulu. 72 jam sebelum tolak. Dan lepas tu bila dapat, baru dia untuk urusan buat visanya. Jadi mereka juga perlu buat swab test 70 jam sebelum penerbangan. And then mereka perlu menunjukkan dia punya masa jentera dekat KLIA, masa check-in. Dan juga kena ada yang digital, dah print untuk tunjuk di Saudi dan sebagainya. Dan tiba di Saudi, dia kena pula daftar dengan Tawakalna dengan Atamana. Lepas tu, sebelum balik, mereka kena buat swab test lagi. Dan sampai Malaysia, kena test lagi dan dikuarantin. Jadi saya rasa SOP memang ketat dan bagus. Dan jelas ya. Okey, jelas. Simpan di situ. Simpan di sana. Sebab ada sedikit yang kita nak tanyakan berkaitan dengan itu. Tapi sebelum tu kita nak raikan juga tetamu kita secara maya, Ustaz Datuk Fauzi Harun yang sekarang ini sedang melakukan tugas-tugas mutawif ya untuk haji dan umrah berada di Mekah. Assalamualaikum Ustaz Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami di pagi ini. Dan sekarang berada di Masjidil Haram kalau saya dapat nampak background di sana. Alhamdulillah. Jadi macam mana keadaan jemaah Malaysia kita di sana setakat ini? Setakat ini semuanya alhamdulillah sihat walafiat. Dapat menjalankan ibadah umrah dan ibadah ziarah dan lain-lain dengan keadaan aman tentera. Ya. Alhamdulillah. Okey, selepas isu ini berlaku kan, ramai yang didapati positif varian Omicron dan sebagainya, adakah dapat dilihat perbezaan dari segi ketegasan SOP yang dilaksanakan di sana, Ustaz Datuk? Saya nampak dari segi penjarakan sosial, itu dah ada perubahan sikit lah. Dulu boleh rapat, sekarang ni dia jarak macam Malaysia lah. Jadi yang lain rasa sama juga. Jadi tiada pengasingan antara negeri-negeri lain. Kata rakyat Malaysia ini tidak dipantau dengan lebih teliti dan sebagainya. Semuanya sama rata? Maksudnya sama rata dari segi apa tu? Dari segi pemantauan, kerana kita telah pun orang kata ada kes di mana mereka yang telah pergi ke umrah tidak mendapat vaksin. Jadi adakah pihak Saudi Arabia lebih memantau kita pada saat ini? Memang dia dari segi kawalan, dari segi pemantauan memang ketat lah. Dia tak akan tengok nak masuk masjid, umrah.
nak melakukan ibadah umrah, dia kena tengok dalam tawakalna, adakah kita dah mohon dengan untuk ibadah umrah. Untuk masuk masjid cuma dia tengok gelang. Apabila kita dah diluluskan untuk umrah, maka kita dipakaikan gelang. Jadi kita sebagai jemaah umrah, maka kita tak payah di cek dalam tawakalna. Ya, kan semuanya bergantung kepada dua apps yang seperti mana Datuk Seri kabarkan tadi jugalah, kan Datuk Seri? Datuk Seri, mungkin betul. Kita bersama dengan Datuk Seri Razali pula nak sentuh sedikitlah macam mana pun kita perlu perbahaskan ini supaya penonton di luar sana dapat memahami situasi sebenar, kan. Ketirisan yang berlaku disebabkan mungkin ada dalam karangan iaitu 17% daripada mereka yang positif jemaah umrah ini dikatakan tidak ada history sejarah lengkap vaksinasi dan sebagainya. Bukan 17%, 17 orang. 17%, 14 orang. 17%. Okey, kita kembali dengan Datuk Seri. Lepas tu bagaimana Datuk Seri? Nak katakan di manakah kekurangannya sehingga perkara ini boleh terjadi, Datuk Seri? Ya. Kalau kita dengar statement yang dikatakan YB Menteri kata ada 14 orang atau 17 orang, tetapi saya rasa itu bukannya jemaah umrah. Kalau kita tengok statement, cuma ada satu je yang balik daripada Saudi yang kena Omicron ataupun COVID itu pun kalau kita tengok adalah mereka yang kerja di sana dan balik sini. Suami pergi buat umrah, ikut balik sini. Itu yang kena. Jadi saya rasa yang kena, yang tidak ada data tu mungkin yang pergi ke lain tempat, bukan pada umrah. Yang saya tahu daripada umrah tak ada. Jadi yang balik pada umrah cuma satu pasal ikut suami balik sini. Yang lagi yang lain tu balik daripada luar negeri yang lain tempat. Itu yang saya fahamkan. Jadi ini siasatannya setakat ini ya. Setakat ni. Jadi yang latest saya tak tahu lagi. Kita nak buat pembetulan sikit. Jadi 17 jemaah yang positif yang kembali, 11 daripada mereka adalah warga negara. Cik Adi yang mengatakan bahawa ada warga negara yang tak boleh mendapatkan vaksin. Kita pun nak bersangka baik juga. Tapi mustahil ke semua 11 mempunyai comorbidity. Pendapat Datuk Seri? Ya, kalau kita kaji pasal yang beruang alik keluar negara mungkin banyak, ada beribu, mungkin kata ada 5,000 ke 10,000. Jadi kalau 17 orang tu terlalu sikit, mungkin kerana tak boleh divaksin buat kata tadi, ataupun teknikal ke. Pasal setahu saya bila you nak keluar, you kena semak dengan MySejahtera you dekat masa check in dekat airline salah kalau dia bawa you naik. Lepas tu sampai tempat ini pergi pun dia check in lagi semua. Jadi ketirisan tu tak tahu nak dikatakan di mana tak tahu. Kalau ada pun saya rasa mungkin yang keluar, tapi bukan umrah. Umrah saya tahu memang tak ada pasal syarikat pelancongan dia akan semak semua, memastikan jemaah tu dah komplit betul, boleh buatkan dengan visa ni mukim apps dengan lepas tu mohon visa apa semua. Jadi memang terkawal. Okey, sekarang ni siasatan sedang dijalankan. Betul. Tapi apa yang saya tanya kepada yang berbahagia ustaz yang berada di Masjidil Haram tadi, kenapa rakyat Malaysia mungkin dipantau lebih? Kerana urus-urus mengatakan kerana ketirisan ini rakyat Malaysia mungkin disenarai hitamkan. Adakah ini benar? Ya, itu yang kita takut. Kerana apa? Kalau benda tak betul berlaku atau berlaku kecil, tapi kita war-warkan dengan bersungguh-sungguh membesarkan. Jadi takut besok Saudi akan buat sekatan pada kita. Sedangkan benda tu tak adalah besar sangat ya. Dan kita kata mungkin bukan umrah. Kalau ikut kesihatan awal, satu yang balik daripada Saudi. Tapi kita kata daripada umrah. Jadi masyarakat pandang sinis pada orang balik umrah. Sebenarnya bukan pasal umrah. Jadi kita minta kalau boleh KKM tu terangkan tentang apa yang berlaku, jangan bagi orang terfikir-fikir. Sekap jarang sekap jarang, bagi semua berfikir yang bukan-bukan kan. Kalau KKM bagi satu kenyataan, okey ini berlaku atau dan sebagainya. Jadi orang lebih tenang rasa. Baik. Itu dia sedikit penjelasan daripada Datuk Seri Razali. Masih lagi bersama dengan Ustaz Datuk Fauzi. Ustaz Datuk, mungkin sedikit harapan lah kan, berada bersama dengan jemaah di sana, nak kabarkan keadaannya bersama dengan kita rakyat Malaysia, dan kabarnya ada satu lagi trip yang mana yang terakhir sebelum pelaksanaan border ini dan sebagainya. Ustaz Datuk mungkin nak sampaikan sesuatu bersama dengan kami, silakan. Okey, bagi jemaah Al-Quds Travel, kita ada dua grup sehingga 8 bulan, mana grup saya dan juga grup Datuk Nazri. Jadi grup Datuk Nazri dah bertolak 6 hari bulan.
Jadi semua grup saya sebelum mereka berangkat ke Makkah ditanya oleh ni Al-Quds Travel dengan syarat-syarat kalau nak pergi umrah begini. Kena kuarantin, kena macam-macam, kena bayar kalaulah ada terkena penyakit COVID-19. Tapi mereka bersemangat nak datang juga walaupun mereka digambarkan kan begitu supaya tidak menyalahkan syarikat kalau berlaku apa-apa. Ya, Jadi alhamdulillah harapan sayanya supaya jadi apabila kerajaan menghadkan sebulan saja itu satu perkara yang cukup baiklah. Cukup baik dan harapan saya supaya jemaah dapat datang ke sini. Yang rindu 2 tahun tak dapat datang, mereka dapat datang ke Mekah dan Madinah untuk umrah dan juga ziarah. Jadi alhamdulillah. Dan nasihat saya supaya semua peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan dipatuhi dan dipatuhilah. Itulah saya rasa. Baik. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Datuk Fauzi Harun. Semoga selamat pulang ke tanah air bersama jemaah-jemaah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey Datuk Sri, mungkin Terima kasih. untuk kita akhiri perbicaraan kita pada hari ini kan, apakah yang sedikit sebanyak boleh diperbaiki pada musim akan datang jika ada sedikitlah dari segi pihak Datuk Sri sendiri mewakili agensi kan, nak kabarkan mereka di luar sana juga yang ada agensi haji dan umrah ini yang perlu diperbaiki dari sudut apa? Ya. Kami berpendirian dan berpendapat sekiranya kalau boleh kerajaan pertimbangkan yang penangguhan tu ditangguhkan dulu. Tapi kami akur sekiranya ada SOP yang ketat. Bermaknanya kalau boleh setiap pakej umrah nak keluar dipakejkan sekali untuk kuarantin. Jadi kalau siapa jemaah yang rasa nak pergi dia sanggup di kuarantin, silakan katakan. Jadi kita tak nak disekatkan. Bila sekatkan, lagi banyak backlog. Tapi kalau kita bagi dengan SOP yang ketat, kita dapat pergi dan kita sanggup bayar lebih sikit untuk kuarantin yang mana menyelamatkan yang kemudian. Kita khawatir kalau tak ada kuarantin, tiba-tiba merebak dengan besar, langsung ditutup. Kalau tutup, langsung tak berpeluang. Betul. Jadi kita bagi pada masa ni yang sihat dulu pergi, yang mampu. Pergi sana, balik di kuarantin, rekod cantik. Mungkin kerajaan kita minta kalau boleh, kalau terkawal, lanjutkanlah kata orang. Dan mungkin saya nak tambah Baik, kepada itu dia. jemaah-jemaah yang kembali ya, jangan lupa untuk bila kita memantau kuarantin itu, janganlah kita jemput orang datang ke rumah pula dan sebagainya dan kita tularkan Omicron di sini. Jadi sekali lagi terima kasih Datuk Seri Razali Muhammad Shah, pengurusi Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji. Semoga terus maju jaya. Terima kasih.